Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan tengok pula hari ini apakah antara elemen psikologi yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi yang saya ingin bawakan ialah berkaitan dengan komunikasi ibu bapa menurut Al-Quran berdasarkan kisah Nabi Yaqub alaihissalam. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, sebenarnya banyak sangat aspek-aspek komunikasi yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai manusia. Khususnya yang menyentuh tentang hubungan di antara bapa dengan anak. Ini kita boleh tengok dalam pelbagai kisah Nabi lah. Antaranya Nabi Yaqub dengan anak-anaknya, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Okay, jadi macam mana komunikasi yang berlaku di antara bapa dengan anak, khususnya anak lelaki. Jadi kalau kita nak tengok, kalau kata realiti kita, kebanyakan yang berkomunikasi dengan anak ni ialah ibu. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran sangat menekankan komunikasi di antara bapa dengan anak. Yang tu yang kita kena berikan perhatian lah. Okey. Yang pertama kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan keluarga. Apa yang kita faham tentang keluarga? Adakah ianya setakat suami isteri? Ataupun ianya mesti ada anak baru dianggap sebagai keluarga? Ataupun adakah kita yang belum kahwin ni dianggap tidak ada keluarga? Ataupun bagaimana? Secara ringkasnya, keluarga merupakan nukleus kepada sebuah masyarakat di mana ia terbina di atas satu hubungan yang disepakati bersama dan sah di sisi agama serta undang-undang di antara suami dan isteri. Jadi beberapa perkara kita perlu perhatikanlah. Yang pertama, hubungan itu sendiri disepakati bersama di antara kedua-dua belah pihak. Yang kedua, ianya sah di sisi agama dan sah di sisi undang-undang serta ianya berlaku di antara suami dan isteri. Jadi hari ini kita sedang berhadapan dengan satu masyarakat yang diancam dengan budaya ingin berkahwin sesama jenis. Lelaki dan lelaki ingin mereka juga dideklarkan ataupun diakui sebagai sebuah keluarga. Begitu juga dengan hubungan di antara wanita dengan wanita. Mereka ingin bahawa mereka juga diperakukan sebagai sebuah keluarga. Sebab itulah kita tengok mereka sangat berjuang untuk mendapatkan hak penjagaan anak-anak. Walaupun sebenarnya pasangan itu adalah pasangan yang sejenis. Tapi dia nak juga dia ni dilayan sama rata sebagaimana pasangan di antara seorang suami dan juga isteri. Dalam Islam, keluarga terbina di atas konsep husnul muasyarah, iaitu hubungan yang baik di antara suami isteri, hubungan yang baik dengan kaum keluarga suami, kaum keluarga isteri, serta semua yang terlibat dalam pertalian darah tadi. Okay, jadi husnul muasyarah ini ditentukan berdasarkan syarak. Okay, baik atau buruk adalah berdasarkan apa yang ditentukan oleh syarak sendiri. Terdapat dua elemen yang menjadi garis panduan kepada husnul muasyarah ini. Yang pertama ialah iman yang berdasarkan kepada akidah dan juga ilmu pengetahuan, manakala yang kedua ialah amal. Okey, di mana di dalamnya terangkum niat, akhlak, sosial, amanah dan keselamatan fizikal. Perlu kita highlightkan jugalah ya, sebagaimana kita tengok, kita dapati banyak sangat kes-kes keganasan rumah tangga, baik daripada pihak suami ataupun daripada pihak isteri. Jadi bila berlakunya masalah dari sudut keselamatan fizikal, ada pihak-pihak yang rasa terancam, maka di situ kita boleh rumuskan bahawa tiadanya husnul muasyarah yang menjadi tunjang sebenar kepada sebuah keluarga. Okay, dalam Islam juga ada 3 konsep yang kita makruf lah. Antaranya yang pertama ialah sakinah, yang kedua mawaddah dan yang ketiga rahmah. Di mana 3 konsep ini merupakan tujuan kita dalam berumah tangga ataupun membina keluarga. Kan, mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, litaskunu ilaiha, bila kita kahwin, maka tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita mendapatkan ketenangan. Okay, kalau kahwin tak mencapai ketenangan, maka ada masalah lah dalam keluarga yang terbina tadi. Kemudian aspek yang kedua ialah mawaddah. Okay, saling rasa kasih sayang. Okay, jadi walaupun kita kata suami tu menjalankan tanggungjawab contohnya, tapi kita tak ada rasa kasih sayang, asyik bergaduh je, maksudnya tidak lagi mencapai ataupun tidak memenuhi lah maksud keluarga bahagia dalam Islam. Dan juga rahmah, iaitu rasa belas kasihan. Mesti ada suami yang ada rasa belas kasihan kepada isteri, begitu juga isteri perlu ada rasa belas kasihan terhadap suami. Jadi di antara kalaulah kedua-dua pihak asyik nak mempertahankan hak masing-masing, maka itu yang berlaku pergaduhan dan juga pertelingkahan dan akhirnya membawa kepada perpecahan. Okay, tetapi sebaiknya
dalam sebuah keluarga yang baik perlu ada tolak ansur, perlu ada rasa kasih sayang, perlu ada rasa rahmah lah, rasa belas kasihan. Maksudnya bila sebut belas kasihan, maksudnya dia tidaklah hanya fokus kepada hak dirinya saja, tetapi juga menjalankan tanggungjawabnya di samping cuba memahami apakah yang dialami ataupun apakah beban yang ditanggung oleh pasangan. Okey, secara keseluruhan kita tengok bahawa tonggak utama kepada sebuah keluarga bahagia adalah terletak kepada peranan ibu bapa atau pasangan suami isteri tadi. Okey, jadi kesejahteraan psikologi ibu bapa ini berkait dengan kemahiran keibubapaan dan kefungsian keluarga. Sebab itulah untuk subjek ini juga kita akan fokus kepada kemahiran keibubapaan. Okey, sebabnya kita ni akan menjadi suami dan isteri yang insya-Allahnya juga akan menjadi ibu dan juga bapa. Okey, jadi sebagai ibu bapa perlu ada kemahiran keibubapaan dan juga perlu ada kefungsian keluarga. Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran keibubapaan? Maka para pengkaji menggariskan ada 4 dimensi. Yang pertama ialah perbincangan di antara ibu, bapa dan anak. Okey, dengan dikata kita ada 3 pihak lah kat situ kan. Ada ibu, ada bapa dan anak yang sentiasa mengadakan perbincangan. Yang kedua, aktiviti ibu bapa dan anak. Okey, jadi komunikasi akan berlaku lah ketika mana ada interaksi, ada aktiviti di antara 3 pihak tadi ni. Okey, kemudian ialah penglibatan ibu bapa dan juga anak. Okey, contohnya dalam hal sekolah, contohnya anak dengan guru, tetapi ibu bapa mesti mengambil tahu juga apakah yang berlaku di sekolah. Apakah peranan anaknya di sekolah. Kita kena tahulah penglibatan ibu bapa dan anak juga perlu mengetahui apakah yang ingin dicapai oleh ibu bapa. Apakah hasrat, apakah cita-cita ibu bapa kepada mereka. Okay. Dan yang keempat ialah pengawalan ibu bapa terhadap anak. Ini juga sangat penting kerana ia berkait dengan keakuran anak terhadap prinsip dan juga garis panduan dalam sesebuah keluarga. Manakala aspek kefungsian keluarga ada 2. Yang pertama ialah kesepaduan, iaitu melibatkan ikatan emosi. Okay? Jadi kita bukan hanya duduk satu rumah ada ibu bapa dan anak, tetapi juga mesti ada ikatan emosi, ada rasa kasih sayang, ada rasa saling tolong menolong, saling bantu membantu. Okay? Dan yang kedua ialah kebolehsuaian, iaitu bagaimanakah setiap daripada individu tadi, sama ada ibu, bapa ataupun anak tadi, menyesuaikan peranan mereka dengan keadaan semasa. Okey, jadi dia ada bezalah. Kalau ketika ibunya, contoh satu hari ibu rasa tak sihat contohnya. Jadi bagaimana anak ataupun bapa mengambil alih peranan si ibu tadi. Okey, ataupun mungkin bapa kehilangan pekerjaan. Jadi bagaimana isteri dan juga anak membantu dan juga memberi kerjasama lah terhadap kesukaran yang dihadapi oleh ketua keluarga. Janganlah waktu bapanya sedang mengalami masalah kerja, jadi masa tu anak pun nak demand macam-macam. Okey, jadi bagaimana kita nak menyesuaikan peranan kita dengan keadaan semasa keluarga tadi. Okey, di samping 3 tadi, ibu, bapa dan anak tadi, kita ada juga elemen sokongan yang perlu diberikan perhatian. Yang pertama ialah kaum kerabat. Okey, kaum keluarga kita lah. Ipar, duai, mak mertua, bapa mertua, keluarga jauh. Semua ini memberi sumbangan kepada pembinaan keluarga yang baik ataupun pembinaan komunikasi dalam keluarga. Yang kedua ialah aspek autonomi, penguasaan ataupun kata autoriti yang diberikan kepada keluarga tadi ni untuk membuat keputusan. Kalau kita perhatikan, ada keluarga yang bermasalah apabila ada campur tangan daripada pihak ketiga, pihak keempat. Pihak ketiga, pihak keempat ni juga kadang-kadang bukannya orang lain pun. Boleh jadi mak kita ataupun pakcik kita ataupun makcik kita kan. Jadi sebuah keluarga yang baik dia mesti ada autonomi. Maksudnya suami ada kuasa dia sebagai suami dan isteri mesti memberikan kepatuhan dia sebagai isteri. Dan isteri ni juga dia punya autonomi yang tersendiri. Yang ni kena jelas di antara ibu dan bapa tadi ataupun suami dan isteri tadi. Okey, yang ketiga ialah penguasaan persekitaran. Bagaimana suami isteri cuba untuk membentuk satu persekitaran yang baik. Okey, termasuklah juga kalau bukan di rumah sekalipun, termasuklah juga dalam soal pemilihan sekolah. Pemilihan kawan anak tadi ni. Jadi itu pun membantu dalam menyuburkan komunikasi yang baik dalam keluarga. Okey, kemudian yang keempat ialah perkembangan kendiri. Okey, bagaimana keluarga itu
merangsang setiap anak-anaknya, hatta ibu bapanya juga untuk mengembangkan diri sendiri. Jangan sampai berlakunya tekanan ataupun berlakunya halangan terhadap mana-mana pihak untuk mengembangkan potensi dirinya sendiri. Contohnya anak tu nak sambung belajar contohnya, tapi ibu bapa menghalang tanpa ada sebab. Kalau menghalang kerana mungkin ada masalah kewangan contohnya, itu ada sebab. Tapi sekarang ni bila kita menghalang perkembangan kendiri anak-anak itu tanpa ada sebab saja, maksudnya dengan masalah psikologi yang ada pada diri sendiri, itu juga menjadi faktor kenapa ibu bapa menghalang perkembangan kendiri anak-anak tadi dengan sengaja. Sama ada kurung anak dia ataupun tidak berikan anak dia pendidikan yang baik. Memukul isteri contohnya, tidak benarkan isteri ni bekerja ataupun mengembangkan kerjayanya. Ada sebab yang kalau ada sebab yang diterima tak ada masalah, tetapi isunya ialah apabila tanpa sebab, cemburu buta contohnya, juga boleh membantutkan perkembangan kendiri. Kemudian faktor yang seterusnya ialah ekonomi. Ini sangat penting sebab tu ramai orang akan kata yang penting cinta, duit datang kemudian. Tapi sebenarnya itulah tanggapan yang salah. Bukan yang penting cinta, ianya perlu jalan secara seiring. Perlu ada ekonomi juga perlu difikirkan. Begitu juga perlunya ada cinta tadi. Sebabnya antara tanggungjawab suami yang utama ialah memberi nafkah. Bagaimana suami akan memberi nafkah kepada isteri kalau status ekonomi si suami tadi pun belum ataupun tidak berupaya, tidak mampu. Malahan perkara itu kalau memudaratkan si isteri tadi, maka suami tadi ini juga tidak sepatutnya berkahwin pada peringkat awal. Walaupun hukum asalnya kahwinnya adalah sunat ataupun harus kan. Tetapi kalau keadaan suami ni kalau kahwin dia tidak mampu memberi nafkah kepada isteri, malah memudaratkan isteri, maka hukumnya jatuh kepada haram. Kemudian penerimaan kendiri. Bagaimana kita menerima diri kita sendiri dan bagaimana kita menerima keadaan orang lain kan. Selalu kita dengar terimalah saya seadanya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan terimalah saya seadanya tu? Itulah dia kita kata penerimaan kendiri tadi. Kita terima seseorang berdasarkan keadaan dirinya lah. Tidak perlu mengharapkan terlampau ideal. Sepatutnya paling minimum kita katakan manusia ni memang ada dia punya cacat cela, ada kekurangan, tak ada manusia yang perfect. Jadi selagi mana seorang suami ataupun seorang isteri tu berjaya ataupun mampu untuk mencapai matlamat keluarga yang kita dah sebut tadi, sakinah mawaddah warahmah, maka itulah yang dimaksudkan dengan terimalah dia seadanya. Kemudian elemen lain yang juga penting ialah matlamat hidup. Apakah matlamat sebenar kita berkeluarga ataupun apakah matlamat sebenar kita dalam membina rumah tangga? Ini soalan yang selalu ditanyakan kepada bakal-bakal pasangan suami dan juga isteri. Mungkin antum tak pernah dengar kan, tapi kalaulah ada di antara kita ni yang tak tahu saya ni kena kahwin ke tak kena kahwin ke, saya pun nak kahwin juga ustazah contohnya kan, tapi tak ada orang contohnya, kita tanya balik diri kita, apakah sebab kita ingin berkahwin? Apakah benda yang kita nak capai dalam perkahwinan ataupun sebuah keluarga yang bakal dibina? Itu benda yang kita kena jelas. Sebab daripada matlamat inilah hala tuju sebuah keluarga itu akan dibawa. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Kalau sebuah keluarga itu tak kisah, jenis tak kisah ataupun jenis nak berhibur saja, maka itulah yang akan develop ataupun itulah yang akan diperturunkan kepada anak-anak dan keturunan seterusnya. Tetapi kalau ada matlamat hidup yang jelas, contohnya ini mentauhidkan Allah Ta'ala dan membina satu keluarga yang beriman, beramal soleh contohnya, maka itulah juga yang akan diterapkan ke dalam diri anak-anak dan generasi seterusnya. Dan yang terakhir dan juga yang penting ialah hubungan positif. Hubungan positif ini akan terbina sekiranya adanya psikologi yang positif pada diri ibu, bapa dan anak tadi. Kalaulah ahli keluarga ini tidak mempunyai psikologi yang baik, maka dia akan mengganggulah hubungan dalam keluarga. So hubungan positif ni tidak hanya menyatakan bahawa kita berusaha untuk menghindarkan daripada berlakunya ataupun terjadinya kesihatan mental. Di samping itu, kita juga ingin menyumbang ataupun menyuburkan lagi positivity lah. Rasa positif, sikap positif dalam diri ahli keluarga supaya bila kita keluar, kita juga boleh menjadi positif kepada ahli masyarakat yang lain. Realiti hari ini ialah adanya ataupun kewujudan bentuk keluarga yang berbeza dengan keluarga tradisional. Keluarga tradisional ni macam mana?
Kan, ayah pergi kerja, mak jadi isi rumah, mak jaga anak, anak pergi sekolah macam biasa. So, mak yang handle urusan rumah tangga, saya bawa balik daripada kerja. So, ayah seorang saja sebagai pencari nafkah, manakala ibu adalah pengurus rumah tangga. Itu adalah keluarga tradisional kita sebut. Okey, tetapi pada hari ini kita ada pelbagai bentuk keluarga selain daripada keluarga bentuk yang pertama tadi. Kita ada keluarga komuter, keluarga sandwich dan keluarga dui kerja. Apa dia keluarga komuter? Keluarga komuter ni ialah keluarga yang duduk pada jarak jauh. Okey, ada kita perhubungan jarak jauh yang mungkin berjumpa sekali seminggu ataupun sebulan sekali. Okey. Benda ni adalah realiti ya. Memang banyaklah berlaku pada hari ini atas faktor kerja lah. Okay? Mungkin suami kena kerja kat utara, isteri kena duduk kat selatan contohnya. So, itu kita sebut sebagai keluarga komuter. Yang kedua ialah adanya keluarga sandwich. Keluarga sandwich ni maksudnya ialah satu keluarga yang menghimpunkan beberapa keluarga di dalam satu rumah. Okay? Contohnya dalam rumah tu ada keluarga ipar dia, ada mak dia, ada dia punya anak saudara contohnya. Semua dalam keluarga. Macam keluarga masyarakat India kan. Selalu keluarga mereka adalah berbentuk ni lah keluarga sandwich tadi ni. Dan ini pun sebenarnya ada dalam masyarakat Melayu kita. Okey, ada keluarga yang memang tinggal dengan keluarga orang lain dalam satu rumah yang sama. Okey, yang ketiga ialah keluarga dui kerja. Keluarga dui kerja ni maksudnya apa? Ialah apabila suami dan isteri, okey, pasangan tadi ni kedua-duanya bekerja. Macam family Ana, dui kerja lah kan, sebab bila kita bekerja, suami pun bekerja, so kita terlibat dalam keluarga dui kerja. So kita pun automatik tidaklah dikategorikan lagi sebagai keluarga tradisional. Dan saya yakin juga sebahagian besar daripada antum berhadapan dengan keluarga dui kerja. Okay? Maksudnya ayah dan ibu kedua-duanya bekerja lah sesuai dengan tuntutan pada hari ini. Okey, kajian FAWAS 2014 mendapati keluarga dui kerja hanya memperuntukkan sebanyak 20% masa bersama keluarga dengan tidak mengambil kira masa tidur. Okey, jadi dia kata kajian dia lah secara keseluruhan, dia kata keluarga dui kerja ni hanya ada masa 20% saja. Okey, maksudnya bermula daripada saat orang tu balik kerja, okey, mak ayah ni balik kerja, sampailah kepada saat nak keluar rumah pergi kerja. Okey, parents pergi kerja, anak di sekolah contohnya. So, hanya 20% masa, tak termasuk masa tidur. Okay, so masa tidur memang kita tahulah komunikasi tidak berlaku. Jadi, yang FAWAS kira ni ialah ketika yang masa mereka jaga. Okay, manakala bagi purata masa untuk membangunkan keluarga. Okay, 19.4% menyatakan mereka membutuhkan masa kurang daripada 30 minit. Manakala 22% pula dikata kurang daripada sejam. Dan hanya 5% saja yang menentukan masa lebih daripada 3 jam untuk pembangunan keluarga. Apa maksud pembangunan keluarga? Okey, contohnya ialah solat berjemaah. Itu termasuk dalam pembangunan keluarga. Ataupun mengadakan usrah. Itu termasuk dalam pembangunan keluarga. Ataupun mengadakan perbincangan dalam ahli keluarga. Kalau keluarga tabligh biasanya dia ada majlis taklim contohnya kan. Itu termasuk dalam pembangunan keluarga. Okey, kalau ikutkan kajian ni kata kalau masa yang diperuntukkan untuk mak ajar anak, buat homework contohnya, itu tak termasuk dalam masa pembangunan keluarga. Jadi dia kata hanya 5% saja yang ada masa lebih daripada 3 jam. Okay, kebanyakannya adalah dalam 30 minit ke 1 jam. Maksudnya sikit lah kan. Katalah kita balik pukul 8 malam, sampailah nak ke pukul 10 malam mungkin. 8 sampai 10, 2 jam dia ada masa kan. So, berapa jam sangat mak ayah ni luangkan masa untuk membangunkan keluarga. Okay, yang ada mungkin masa untuk rehat. Sebabnya semua balik, macam mak ayah balik daripada kerja, anak balik dari sekolah pun nakkan rehat saja contohnya kan. Jadi tak ada masa ataupun kurang masa difokuskan kepada pembangunan keluarga. Okey, jadi dalam pembentangan ni kita akan tengok apakah pendekatan komunikasi ibu bapa menurut Al-Quran yang ditunjukkan oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Okey, secara keseluruhan, secara ringkasnya ada 3 aspek lah ataupun ada 3 bentuk. Yang pertama ialah komunikasi verbal, yang kedua komunikasi non-verbal, yang ketiga ialah komunikasi rohani. So, yang 3 aspek dengan pendekatan yang pelbagai ini kita dapati daripada surah Yusuf dan juga surah Al-Baqarah yang menyentuh berkaitan dengan hubungan di antara Nabi Yaqub dengan anak-anak baginda. Okey, kita tengok sambil lalu. Secara verbal, antara pendekatan yang ada ialah menyimpan rahsia, menyampaikan mesej secara jelas iaitu dengan menjelaskan sebab akibat dalam bentuk nasihat, perintah, mengingatkan anak kepada Allah, meninggalkan wasiat, ini saat-saat akhir hayat baginda Nabi Yaqub lah. Kemudian seorang bapa juga menggunakan bahasa yang baik dengan anak-anaknya. Walau dalam keadaan marah pun, dalam keadaan sedih pun, Nabi Yaqub masih menjaga
pemilihan bahasa yang baik. Kemudian berlakunya soal jawab. Okay, ini sangat penting ya. Berlakunya perbincangan di antara antara bapa dan juga anak. Jangan satu hala saja, kena ada timbal balas. Kemudian kasih sayang. Okay, seorang bapa perlu menunjukkan kasih sayang kepada anak. Sama ada dari menunjukkan kekhawatirannya terhadap keselamatan anak. Ini dalam kisah Nabi Yaqub lah. Ketika Nabi Yusuf dibawa keluar oleh abang-abangnya. Itu juga ketika Bunyamin ingin dibawa oleh abang-abangnya. Maka Nabi Yaqub menzahirkan rasa risau baginda terhadap keselamatan anak-anak baginda. Okey, secara non-verbal, kita tengok bagaimana Nabi Yaqub mengawal diri. Walaupun marah macam mana sekalipun, baginda bersabar dan baginda diam menahan marah. Okey, betul. Kata mengawal dirilah, bagaimana seorang bapa mengawal diri. Ibu bapa memang keyword ataupun kunci yang pertama ialah sabar. Walau besar mana pun anak tu daripada kecil sampai ke tua, memang mak ayahnya adalah orang yang perlu bersabar dalam banyak keadaan. Okey, selanjutnya ialah kasih sayang. Yang tadi verbal kasih sayang maksudnya kasih sayang yang diungkapkan dengan kata-kata kan. Ayah sayang kamu, ayah risaukan kamu. Itu sangat penting bagi seorang ibu bapa. Yang kedua ialah kasih sayang ditunjukkan secara non-verbal. Okey, bagaimana Nabi Yaqub ketika beliau mencium bau Nabi Yusuf daripada jauh lagi. Kan bila abang-abang tadi balik bawa baju Nabi Yusuf, maka Nabi Yaqub kat rumah ni dah boleh bau dah boleh tahu dah bahawa Nabi Yusuf datang. Tapi anak-anak kat rumah kata, ayah ni mana ada Yusuf datang. Kan? Tapi rupanya bila dia sampai, rombongan tadi tu sampai, mereka membawa baju Nabi Yusuf AS. Maka gembiralah hati Nabi Yaqub bahawa mengetahui anaknya masih lagi hidup setelah berpuluh tahun tidak berjumpa. Okey, kemudian antara tanda lain ialah merangkul anak. Okey, Nabi Yaqub seorang bapa memeluk anaknya. Ini adalah benda yang mungkin bukan dalam budaya kita agak rare lah ayah-ayah nak merangkul anak. Okay, baik anak lelaki ataupun anak perempuan. Tapi ini yang ditunjukkan oleh Nabi Yaqub. Kemudian Nabi Yaqub juga memaafkan anaknya. Terutamanya anak-anak yang besar-besar itulah yang telah memisahkan baginda dengan Nabi Yusuf AS. Okey, kemudian kerjasama. Ini pun sangat elemen yang sangat penting yang perlu ada dalam setiap keluarga. Ibu bapa berperanan dalam mengajar anak-anak bagaimanakah untuk bekerjasama sesama mereka. Dan juga ibu bapa juga perlu menunjukkan contoh bagaimana untuk bekerjasama dengan isteri ataupun dengan kawan keluarga. Jangan suruh anak je, mak bapak tak buat, tak boleh lah. Jadi ibu bapa mesti mengajar dan juga menunjukkan contoh. Okey, kemudian dari aspek rohani pendekatan komunikasi secara rohani yang ditunjukkan oleh Nabi Yaqub ialah tawakal dan juga berdoa kepada Allah SWT. Ini sangat penting dan selalu dilupakan oleh kita lah. Okey, ibu bapa mestilah walaupun dia dah berusaha segala sedaya upaya yang baik, maka mesti dalam banyak keadaan menyerahkan segala urusan anaknya kepada Allah SWT. Okey, jadi ini kita akan review sikit apakah dapatan kajian bentuk verbal. Yang pertama, Nabi Yaqub menyimpan rahsia ataupun kita sebut sebagai prinsip kerahsiaan. Okey, dalam kisah bagaimana Nabi Yusuf menceritakan rahsianya kepada ayahnya, Nabi Yaqub kata rahsiakan mimpi tadi ni. Okey, sebab apa? Sebab pada rahsia itu ada kelebihan. Okey, ada mimpi. Dia tahu, Nabi Yaqub ni tahu bahawa Nabi Yusuf ni ada kelebihan berbanding orang lain. Okey. Dan Nabi Yaqub ni walaupun baginda ni sayang kepada anaknya Nabi Yusuf ni lebih daripada yang lain, tetapi Nabi Yaqub cuba untuk tidak menunjukkannya kepada anak-anak yang lain. Okey, itu dikaitkan dengan prinsip keadilan tadi ni. Okey, sebab itulah antara sebab baginda tidak menunjukkan tadi jugalah telah menggerakkan hati abang-abang tadi ni yang mula-mulanya plan nak bunuh tapi tukar kepada membuang sahaja Nabi Yusuf ke dalam perigi. Okey, aspek yang kedua ialah penyampaian mesej yang jelas. Ini sangat penting supaya tidak berlaku salah faham ataupun bahasa Inggeris kita sebut miscommunication. Okey, sama baik mesej itu disampaikan melalui verbal kan, bercakap ataupun melalui WhatsApp kan, melalui Telegram, melalui melalui orang lain contohnya pesanan, nasihat, perintah supaya anak ni tak confuse ayah aku ni nak marah ke nak berlawak, ayah saya ni nak tegur ke nak dia kata saya punya tindakan ni betul. Okey, so pastikan komunikasi yang disampaikan kepada anak tadi ialah komunikasi yang jelas. Okey, kemudian penggunaan bahasa yang baik.
Okey, tidak bercakap kasar, tidak memaki hamun. Okey, terdapat banyak kajian yang menunjukkan bahawa anak yang dibesarkan dalam keadaan maki hamun, carut marut akan mengalami masalah tekanan jiwa. Okey, dan juga mereka juga antara faktor mereka ni menjadi pembuli. Sebab atas sebab tadi itulah. Tiadanya komunikasi yang baik, tiadanya penggunaan bahasa yang baik. Okey, yang keempat ialah dialog. Okey, soal jawab. Bapa mendengar penjelasan anak dan juga membantu anak menyelesaikan masalah. Tak kira lah anak dia besar mana pun. Hatta kalau besar-besar entom ni kan, 20-an, 20-an, 30-an mungkin, ingin mendapatkan pandangan daripada seorang bapa, maka ibu dan bapa mesti mendengar dan juga memberikan solusi. Okey, mencadangkan penyelesaian lah. Kan? Walaupun kita tahu pada akhirnya anak tu juga akan buat keputusan, tapi kita sebagai parents, kita hanya memberikan nasihat. Okey, yang kelima ialah menzahirkan kasih sayang. Okey, kita kata biasakanlah cakap apa, I love you ke, mak sayang kamu ke, ayah sayang kamu ke. Okey, maksudnya dalam keadaan kita sibuk macam tadi lah, kita ni mungkin kita tak tahu mungkin kita ni keluarga dui kerja. Okey, tapi elemen-elemen ni mesti ada dalam sebuah keluarga dan mesti diamalkan oleh ibu bapa. Okey, ini yang dapatan kajian iaitu komunikasi non-verbal. Okey, mengawal diri iaitu sabar. Nabi Yaqub sabar ketika dipisahkan daripada anaknya Nabi Yusuf. Okey, beliau juga sabar dan tidak putus asa. Kan kalau kita tengok kisahnya, Nabi Yaqub ni berhadapan dengan 2 kali kesedihan. 2 kali kan. Yang pertama Nabi Yusuf hilang. Yang kedua Bunyamin ditahan oleh pemerintah pada ketika itu kan. Walaupun itu sebenarnya helah Nabi Yusuf untuk berjumpa dengan bapanya, tapi ketika dapat perkhabaran Bunyamin itu ditahan, maka Nabi Yaqub rasa sangat sedih. Okey, dan sabar ni dia ni sebenarnya melatih kita supaya bersikap rasional. So itu pun penting bagi ibu dan ayah ya. Bila rasional, ibu dan ayah mampu membuat keputusan dengan baik. Okey, yang ni ialah aspek kasih sayang, okey, merangkul Nabi Yusuf, memaafkan anak. Okey, ni pun benda yang penting Maksudnya kasih sayang ni janganlah kita cakap je kita sayang tapi kita lempang anak kita. Tak boleh lah. Ayah sayang kamu ni, lempang contohnya kan. So benda tu akan mengelirukan anak tadi ni. Jadi action kita mestilah selari dengan perkataan kita. Kalau kita kata sayang, so apa tindakan kita yang menunjukkan kita sayang. Jangan biarkan anak tu keliru. Okey, yang ketiga ialah kerjasama. Okey, seorang bapa juga perlu memberikan tanggungjawab kepada anak. Walaupun anak tu masih kecil, bagilah dia tanggungjawab yang sesuai dengan umur dia. Umur 2 tahun, setahun takkanlah tak pandai kutip mainan lagi contohnya kan. So, berikan. Itu sikit-sikit. Lama-lama bila dah besar, suruhlah masak nasi, suruhlah masak lauk contohnya. Berikan tanggungjawab. Biarkan yang besar jaga yang kecil contohnya. Okey, jadi lama-kelamaan kita telah menyediakan anak kita untuk berhadapan dengan masyarakat. Okey, ini adalah aspek yang tidak kata susah nak dijumpai dalam perbincangan komunikasi barat. Okey, dalam psikologi Islam ini adalah benda yang utama iaitu komunikasi secara intrapersonal. Okey, walaupun ianya tidak ditunjukkan secara berhadapan, tetapi bagaimana hubungan dengan Allah Taala itu sebenarnya sangat penting dalam memelihara anak kita dan juga dalam memelihara keluarga kita. Okey, jadi Nabi Yaqub menunjukkanlah contohnya tawakal. Okey, dalam keadaan sekarang kan, kita contoh ibu bapa yang hantar anak ke sekolah, hantar anak ke taska, hantar anak ke nursery contohnya kan. Kita tengok banyak kes-kes penderaan, kes-kes pengasuh yang tak bertanggungjawab contohnya. So apa yang perlu ibu bapa lakukan? Inilah dia, iaitu tawakal dan juga berdoa kepada Allah SWT supaya anak ni dipelihara. Dipelihara. So kalau apa-apa jadi sekalipun, maksudnya kita tahu itu adalah di bawah pemeliharaan dan perhatian Allah SWT. Okey, jadi sebagai kesimpulan, tujuan utama komunikasi ibu bapa adalah untuk mendidik di samping menyuburkan kasih sayang sesama ahli keluarga. Dan komunikasi ini adalah wasilah penting dalam pendidikan anak-anak sebab ia melibatkan persepsi, emosi dan juga tingkah laku. Dan Nabi Yaqub telah menunjukkan pendekatan komunikasi yang lebih baik daripada apa yang dinyatakan, iaitu melibatkan hubungan dengan Allah SWT. Dan berdasarkan kajian ini juga, Nabi Yaqub AS telah menunjukkan pelbagai pendekatan komunikasi yang digunakan dalam berhadapan dengan anak-anak baginda. Okey, menarik kisah Nabi Yaqub ni sebab anaknya yang rebel anak dia buat macam-macam pun, tapi Nabi Yaqub ni tetap sabar. Dia taklah walaupun dia mengetahui bahawa apa yang dibuat oleh abang-abang Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf,
Tapi Nabi Yaakob tidak menzahirkannya. Dan uniknya anak-anak Nabi Yaakob ni kan, dia kan tahu ayahnya adalah seorang Nabi. Kan? Tapi kenapa berani juga kata menipu? Kan? Kata Nabi Yusuf dimakan serigala lah. Padahal Nabi cakap dengan Nabi ni kan. Tapi nak katanya Nabi Yaakob ni tak sabar juga dengan anak-anak, di mana anak-anaknya itu adalah lelaki semua. Okey. Kajian ini juga selari dengan dapatan Jamiah yang mengatakan bahawa seorang bapa berkomunikasi dengan anaknya melalui komitmen yang tinggi kepada mereka. Dan sebagai kesan, anak-anak turut menghargai kasih sayang bapa. Jadi bila ayah ni tunjukkan effort kepada anak-anak, maka sebagai balasan, anak-anak juga akan menghargai kasih sayang tadi ni. So ini adalah kata menepati komunikasi keluarga yang berkesan sebagaimana digariskan oleh pengkaji barat lah. Iaitu kerap berkomunikasi secara jelas dan langsung, menjadi pendengar yang aktif, berbincang secara terbuka dan telus, berkomunikasi sesuai dengan keadaan anak, memberikan motivasi perhatian terhadap mesej non-verbal mereka serta fokus kepada kekuatan keluarga. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.